Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam program istimewa, program khas untuk bulan Ramadan ini di saluran Facebook Salam Baitullah dan juga di YouTube Salam Baitullah. Jadi kepada anda yang sedang menonton, terima kasih banyak kami ucapkan. Dan juga hari ini anda bersama-sama dengan saya Syam Ishak dan kita akan membincangkan topik yang telah pun dipilih untuk diperbincangkan pada hari ini bersama-sama dengan tetamu undangan yang cukup saya hormati. Sebelum itu topik kita hari ini adalah Ramadan bulan pula Terengganu bunyinya. Ramadan bulan hebat dalam kurungan doa. Jadi kita akan bincangkan dengan tetamu yang kita undang khas pada hari ini. Yang saya hormati Ustazah Isfadia Muhammad Dasuki. Dan Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Syam pun sihat ya? Saya pun sihat, Alhamdulillah. Syukur setakat hari ini diberikan kesihatan yang baik untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini 1441 Hijrah Ustazah. Sangat Baik, unik Ramadan waktu ni. betul-betul. Norma baru, Ramadan norma baru. Betul. Setuju. Ya, Ustazah. Uh, kalau kita kalau kita nak tengok Ustazah, Ramadan ni dikatakan sebagai selain daripada pesta ibadah tapi juga digelarkan sebagai bulan berdoa dan memohon keampunan. Betul Ustazah Betul. Dan dia juga dikenali ataupun dipanggil sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Betul ke Ustazah? Betul Syam. Baik Ustazah. Jadi tanpa kita membuang masa lagi, Ustazah pun dah pun bersedia. Kita teruskan dengan topik kita hari ini Ustazah, Ramadan bulan hebat dalam kurungan doa. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Syam. Ya. Kepada sahabat penonton sekalian, alhamdulillah kita telah diberi kesempatan dan peluang oleh Allah kan untuk sampai pada bulan ini. Dan kita lihat sebenarnya bukan semua orang mendapat kesempatan dan peluang yang sangat baik. Jadi kita diberi peluang dan kesempatan ini, maka janganlah kita macam mensia-siakannya. Dan kita juga bersyukur kerana kita mendapat ruang waktu ini dan juga kita banyak bercerita tentang kebaikan-kebaikan Ramadan. Dan salah satunya tajuk kita lah pada hari ini iaitu Ramadan ini dia hebat kerana doa dia. Dan tuan-tuan dan puan, mari kita mulakan dahulu di mana Syekh Abdul Qadir Jailani dia ada memberikan satu tips ataupun satu ingatan pada kita supaya kita lebih merasakan kehebatan Ramadan itu yang boleh disingkap melalui nama Ramadan itu sendiri Syam. Jadi Ra, Mim, Dad, Alif dan juga Nun kan, Ramadan. Jadi Ra itu adalah rahmatun minallah, maksudnya rahmat daripada Allah. Kemudian Mim itu adalah maghfiratum minallah, adalah keampunan daripada Allah. Kemudian Dad adalah dhamanum minallah, iaitulah jaminan daripada Allah. Jaminan apa? Jaminan kita akan terselamat, terlindung daripada api neraka. Alif adalah ulfatum minan ulfatullah maksudnya santunan Allah. Cara Allah melayan kita ini dengan kemesraan. Dan kemudian Nun akhir sekali adalah nurullah, iaitulah cahaya daripada Allah yang berupa Al-Quran yang berupa ilmu pengetahuan, Lailatul Qadar dan sebagainya lah. Okay, jadi daripada situ kita lihat perkara yang berkait rapat dengan doa ini adalah santunan Allah. Di bulan Ramadan Allah akan menyantun kita dengan sangat-sangat indah dan sangat baik. Ini adalah bulan di mana Allah mendengar doa-doa kita. Jadi baru masuk bab doa tu kan. Okey. Tapi sebelum kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah, kita kena tahu beberapa perkara, iaitulah Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang tidak akan memakbulkan doa orang yang berdosa. Jadi mereka yang berdosa, mereka yang tidak mahu menyucikan diri dia Syam, mereka tak hairan dengan dosa-dosa mereka, sibuk mengangkat tangan meminta sesuatu daripada Allah. Yang ini Allah tidak akan makbulkan. Begitu juga dengan seorang lelaki yang dia tak jaga sumber makanan dia tak jaga sumber pakaian dia kan. Apa yang dia makan, apa yang dia nikmati, dia tak jaga. Sumbernya semua datang daripada benda yang haram. Kemudian dia mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Jadi bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan kabulkan doa dia. Kenapa? Kerana sumber haram itu masih melekat pada diri dia dan dia tidak berusaha untuk menyucikan dirinya. Jadi kelebihan Ramadan, bila kita tahu bulan ini datang
untuk memakbulkan doa-doa kita dan harapan kita, maka kita kena bersiap sedia. So cara persediaan kita itu adalah mengejar keampunan Allah, mendapatkan pengampunan daripada Allah. Sehinggakanlah Syam, kalau kita tengok datang malam Lailatul Qadar tu kan, kita tahu Lailatul Qadar malam yang penuh dengan kehebatan, dengan kita panggil bonus, ya, pahala yang dilipat kali gandakan. Satu kali solat menyamai seolah-olah kita hidup selama 1000 bulan kan. Jadi dalam 1000 bulan tu 80 tahun lebih. Jadi satu kali sembahyang maghrib pada malam Lailatul Qadar itu, satu kali sembahyang isyak, seolah-olah kita telah sembahyang untuk selama 80 tahun lebih setiap hari kan. Jadi masya-Allah, itu sangat indah. Kita pun tak tahu kita hidup pada waktu itu ataupun tak kan. Cumanya pada malam tersebut, pada malam keramat itu, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya kepada Rasulullah SAW, dia kata apa yang dia nak buat ni bila sampai Lailatul Qadar? Bila dia dapat Lailatul Qadar tu apa yang dia nak buat? Dan Nabi Muhammad SAW berpesan, dia kata bacalah, kalau kamu terserempak dengan Lailatul Qadar, maka bacalah ini, iaitulah kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau sangat sukakan, cintakan kemaafan, maka ampunilah kami, maafkanlah kami, hapuskanlah dosa kami. Nampak tu? Dalam malam yang penuh qadar itu, yang penuh hebat itu, penuh dengan cepu mas, bonus dan sebagainya, dalam banyak-banyak perkara, Nabi suruh Sayyidatina Aisyah minta Allah ampunkan. Dan dia ada kelebihan dia bila Allah ampunkan kita, tahu. Jadi bila Allah telah ampunkan kita, kita ni jadi bersih dan suci. Dan bila kita jadi bersih dan suci daripada segala dosa, maka Allah akan angkat darjat kita menjadi kekasih Allah. Bila Allah angkat darjat kita menjadi kekasih Allah, maka setiap permintaan kita akan didengari oleh Allah. Dan orang yang hati dia sangat rapat dengan Allah, sentiasa mengingati Allah, dia tunduk kepada Allah, dia jadi hamba kepada Allah, maka Allah akan jadi mata dia, Allah akan jadi telinga dia, Allah akan jadi anggota kaki dia dan sebagainya. Allah akan melindungi seluruh aspek yang ada pada diri dia. Seolah-olah Allah yang menjadi wakil. Itu yang kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi, cukuplah Allah bagi kita kerana Allah lah sebaik-baik wakil kita. Dan juga satu lagi dalam sebuah hadis ni, hadis ni sangat panjang. Dan hadis ini menceritakan bahawa baginda Rasulullah SAW dia tengah berjalan naik kepada mimbar untuk baca khutbah. Dan di situ ada beberapa anak tangga. Hadis ini sangat famous tapi sangat panjang. Jadi saya ambil satu yang berkaitan dengan Ramadan, di mana bila Nabi Muhammad SAW naik satu tangga ke anak tangga yang lain, sahabat ini boleh dengar Nabi menyebut amin, amin. 3 kali dia sebut amin. Dan kemudian amin, amin. Dan bila selesai, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, dia kata, apakah yang telah engkau bualkan? Ada apa? Jadi diorang nak tahu wahyu apa yang turun atau apa yang telah berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sebut, Jibril datang kepadaku. Jibril datang dan hampir kepadaku. Dan kemudian Jibril mengatakan sesuatu dan mengarahkan aku untuk mengaminkannya. Dan salah satu daripadanya adalah barang siapa, ya baginda bersabda, di barang siapa yang disempatkan oleh Allah untuk sampai ke bulan Ramadan. Dan Ramadan itu berlalu meninggalkannya sedangkan dia tidak mendapat apa-apa keampunan daripadanya, lalu dia akan masuk ke dalam api neraka dan waktu itu Allah akan memalingkan wajahnya daripada hamba tersebut dan mereka tidak mendapat rahmat daripada Allah. Dan kemudian Jibril arahkan Nabi supaya mengaminkan apa yang disebut oleh Jibril dan baginda SAW menyatakan amin. Jadi sungguhlah bila kita dengar ini terhiris perasaan kita, Syam, sebab kita takut bila kita nak berdoa, rupa-rupanya Allah tolak semua doa kita kerana diri kita ni, hati kita penuh dengan dosa. Hati kita sangat berkulat dengan kulat-kulat dosa dan buku amalan kita itu penuh semua dengan benda yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Jadi sebelum kita berdoa, saya seru kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua, marilah kita menyucikan diri kita dan kita memohon pengampunan daripada Allah Rabbul Izzah dulu. Jadi mohon ampun, insya-Allah. Selepas itu di luar Ramadan juga kita punya doa akan didengari oleh Allah. Jadi kita punya Ramadan ini perlu kejar pengampunan terlebih dahulu. Baik, insya-Allah. Ustazah, apa nama? Masanya dah pun tiba, dah beberapa hari tiba dah sampai kepada kita.
sangat rugi kalau kita tak ambil peluang tu Ustazah Betul, daripada betul. saya ambil sikit daripada Ustazah sebut tadi Ramadan itu sendiri daripada ra mim nun dot nun ada maksud-maksud dia Betul. yang kita selama ni sama ada kita baca dan macam tu saja ataupun kita tak ambil endah Mm-mm. rahmat, keampunan dan sebagainya. Baik Betul. Ustazah, terima kasih banyak untuk segmen yang pertama ni. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini, kita berehat seketika untuk segmen yang kedua iaitu segmen soal dan jawab. Selepas ini Ustazah akan jawab soalan-soalan daripada para penonton yang bertuah. Jadi jangan ke mana-mana. Kepada Ustazah sekejap lagi jadi kepada Ya. yang sedang menonton, like, komen dan share supaya ada orang lain juga yang mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, segmen soal jawab kali ini kita masih lagi bersama-sama dengan yang saya hormati Ustazah Isfadia Muhammad Dasuki yang akan menjawab persoalan-persoalan yang anda timbulkan, yang anda komenkan di bawah tu akan dijawab oleh Ustazah sekarang pada waktu ini. Ustazah telah pun bersedia? Ya, saya. Baik, soalan pertama Ustazah Sani dari Petaling Jaya, PJ dia tulis sini. Dia cakap nak bina takwa amat mencabar. Ada tips mudah? Soalan dia macam mudah tapi saya kira adalah kaedah-kaedah dia. Silakan Ustazah. Okey. Jadi kita ni memang tidak tahu nilai takwa melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan kita tidak tahu cara untuk mencapainya melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya secara rendah diri pun saya pun tak berani nak kata saya ini dah bertakwa, sebab itu memang perjuangan kita lah kan, kita nak dapat ketakwaan daripada Allah. Dan saya suka sangat soalan Tani ni sebab soalan ini sebenarnya dia merujuk kepada the highest grade of Muslim. Orang yang paling tinggi grade dia, dia punya darjat dia, nilai dia di sisi Allah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi nilai takwanya. Jadi kita dilihat rupa-rupanya oleh Allah daripada sudut takwa. Jadi perspektif yang Allah lihat adalah takwa kita bagaimana. Kita kadang-kadang Syam tengok orang lain, tengok mungkin kecantikan dia, tengok baju dia kan, tengok luaran dia kan, tengok luaran dia. Tapi Allah melihat nilai takwa dia. Jadi bila takwa kita nak capai, dia sangat-sangat bersesuaian dengan bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Sebab dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam bermaksud telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Okey, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu. Kenapa tujuannya? Kenapa nak buat puasa ni? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi rupa-rupanya takwa itu terselindung di sebalik yang dinamakan puasa. Jadi ibadah puasa yang menjadi rukun Islam kita ini, dia akan bawa kita supaya pergi ke jalan pintas. Tu nak sebut jalan pintas tu tadi kan? Jadi puasa ini membawa kita kepada jalan pintas untuk mencapai darjat takwa. Jadi apa takwa ni kan? Ada pernah Saidina Umar bertanya kepada seorang sahabat, dia kata, "Ma, makna takwa? Apa maksud takwa ni? Apa maksud takwa?" Jadi sahabat ni sebut takwa ni, bila kamu berjalan, kamu membayangkan seolah-olah di jalan kamu itu ada banyak duri. Dan waktu ada duri itu apa yang kamu lakukan? Jadi Saidina Umar kata, "Aku akan berhati-hati. Aku akan tidak memijak duri." Dan kata sahabat ni, maka itulah maksud takwa. Jadi dalam kehidupan kita ini, bila kita melakukan sesuatu, melakukan apa yang diarahkan oleh Allah, akan ada banyak duri-duri yang bersedia untuk mencucuk kita supaya kita tidak berada di landasan Allah. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati dengan perkara-perkara duri-duri yang mungkin akan memerangkap kita. Jadi duri itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi bila kita mengelak daripada perkara yang dibenci oleh Allah, kita akan capai takwa tersebut. Jadi persoalan dia bagaimana puasa boleh membantu ke arah jalan pintas takwa. Sebab dengan puasa ini, dia akan menyuntik satu rasa Syam, menyuntik satu perasaan di mana Allah sedang memerhatikan kita. Sebab bila kita puasa ni kan, jadi yang kita tahu, Allah yang tahu aku ni puasa dan Allah yang akan menilai puasa aku ni. Jadi tak secara langsung, dia akan menyuntik nilai takwa
secara baik sekali dalam diri kita, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab Allah yang menilai dan memberikan, kalau kita panggil markahnya, pahalanya terus Ya, kepada betul. orang yang berpuasa tersebut. Betul. Baik Ustazah, soalan kedua, Herza Bandar Baru Bangi, jika mengandung, apakah status puasa wanita itu kalau tak larat macam mana? Oh, dia ada dilema dia. So, Herza ya, bagi wanita yang tak larat puasa dan dia mengandung, dia ada 3 pilihan. Yang pertama, dia boleh, pertama dia boleh buka puasa. Itu je kan. Pilihan dia satu je lah, nak puasa ataupun tidak. Ya, okey. So kalau misal kata dia teruskan puasa, tak ada masalah. Yang itu lebih baik sekiranya dia kuat. Tapi kalau memang dia betul tak ada, dia terasa macam pitam-pitam, ya, dia terasa macam darah rendah, dia tak boleh bangun berdiri, kemudian dia muntah-muntah. Jadi benda itu mungkin boleh memudaratkan dia. Jadi kat sini, waktu tu dia boleh berbuka. Dan dia punya saat cabaran dia adalah untuk menggantikan puasa dia. Jadi untuk menggantikan puasa dia ada 3 pilihan. Okay. Dia kena tengok balik sebab kenapa dia berbuka. Kalau dia berbuka itu kerana dia risau. Risaukan nombor 1, risau diri dia sendiri. Dia risau diri dia sendiri. Anak yang dia kandung tak ada masalah. Doktor kata sihat. Jadi bila doktor kata sihat, dia pun selamat, rasa tenang. Tapi dia tengok pada diri dia risau, dia tak kuat. Dia mungkin darah rendah, darah kurang ke kan, anemia ke, ataupun dia pitam-pitam macam tadi yang saya sebut, maka dia berbuka puasa kerana diri dia tidak dikaitkan dengan anak dia. Cara untuk dia ganti balik puasa itu hanyalah qada sahaja. Qada puasa saja. Berapa hari yang dia tinggal? 3 hari? 3 hari je lah qada. Okey, baik. Kalau alasan dia pula, dia tambah. Dia takut khawatir diri dia khawatir pula dengan anak yang dikandungnya. Tadi 1 saja, sekarang jadi 2. Dia risau dengan 2 nyawa, diri dia dan juga anak dia. Maka para ulama semua mengatakan dia kena qada pada 2. 1 qada puasa dia, kalau 3 hari, 3 hari. 1 lagi kena bayar fidyah. Jadi 3 puasa, 3 fidyah. Begitu dia kena ganti pada tahun tersebut jugalah. Kemudian yang ketiga, sekiranya dia tak risau tentang diri dia, tapi yang dia risau anak yang dia kandung. Anak yang dikandung sahaja. Okay, jadi ulama ini dia ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan bayar fidyah saja tak perlu ganti puasa. Tetapi kita memegang pada pandangan mazhab Syafi'i, iaitu dia kena buat 2 juga. Puasa kena qada, fidyah pun kena bayar. Sebab yang buka puasa adalah dia, tapi kerisauan itu pada anak dia. Jadi dia kena buat 2-2. Jadi mudah-mudahan Herza boleh dapat benda ni dan boleh membantu Herza lah untuk menunaikan ibadah dengan cara yang terbaik. Betul, ada kaedah-kaedah dia, ada penyelesaian dia Ustazah. Jangan pula nanti ada lelaki yang declare dia mengandung pula. Itu bukan mengandung namanya, itu maju ke depan. Allahu Akbar. Ustazah, soalan ketiga. Minta maaf gurau-gurau saja. Pada penonton yang hati pula, sorok-sorok apa tu. Ustazah, Fatimah dari Ulu Klang. Dia tanya, apa hukumnya berpuasa tapi masih mengumpat dan berbohong? Masih tak boleh nak tinggal lagi amalan yang paling best tu bersama-sama dengan kawan-kawan tu. Silakan Ustazah. Ya, Masya Allah kan. Jadi memang bab mengumpat ini kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya Syam kan. Jadi bila cerita dekat kawan, kita duk cari topik ni, cari topik apa, topik yang best, topik yang best. Itulah Syam sebut tu. Lepas tu yang best duk cerita pasal orang. Habis cerita pasal orang, kita cerita pula keburukan orang kan. Bila cerita keburukan orang, sebenarnya kita nak tanya je pandangan orang tu, apa yang dia rasa, apa yang dia lihat kan. Kita nak dapatkan nasihat kononnya. Tapi tersedaplah pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan dengan satu ayat Al-Quran yang mungkin boleh memberi satu sentap lah kan kepada diri kita. Sebab saya bila tengok ayat Al-Quran ni pun saya sendiri rasa tersentapnya, di mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Humazah jelas sangat Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Maksudnya apa? Wailul likulli, cilakalah ataupun nerakalah bagi setiap humazatil lumazah, orang yang mengumpat dan juga mencerca, memburuk-buruk, menghina orang lain. Jadi ini adalah ayat Al-Quran yang Allah memberi peringatan kepada diri kita. Puasa ini sebenarnya mengajar kita untuk menahan diri kita. Menahan diri kita bukan saja pada makan dan minum,
tapi panca indera kita juga turut ditahan daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana kita benci, Allah membenci kita melakukan sesuatu yang makruh dalam bulan puasa, begitu juga sepatutnya kita benci kepada umpatan, kerana umpatan itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita cuba halang diri kita daripada sibuk nak menggosok gigi kan, waktu lepas zuhur, lepas asar kita sibuk gosok gigi sebab tak nak makruh kita kata. Nak rasa makanan pun alah makruh. Kalau boleh tak nak, kita nak jaga sangat puasa kita. Itu nak jaga puasa. Tapi yang bab mengumpat ini kita tak rasa kita berpuasa sebab kita seronok lidah tak bertulang ni kan. Cakap aja bercerita bersembang lagi kan. Lagi kita type tu tak ada bertulang lah, orang kata tu kan, seronok aja. Jadi sendi-sendi kita itu mengumpat, memaki ataupun mencerca orang, kita membuka aib-aib orang. Jadi kita khawatir Allah akan tolak puasa kita dan Allah umban na'udzubillah ke dalam api neraka kerana sifat kita yang tak pandai menahan perasaan, mulut, keterujaan itu daripada bercerita tentang orang lain. Baik, itu dia. Jadi perkongsian untuk orang-orang yang masih tak dapat mengawal daripada mengumpat dan juga berbohong ni, jagalah sama macam kita menjaga diri kita daripada tidur terlalu lama, daripada menggosok gigi dan sebagainya, Ustazah, perkara makruh ni. Baik, Ustazah, kita akan ke segmen yang ketiga selepas ini. Untuk perkongsian doa-doa ringkas yang akan diberikan oleh Ustazah Isfadia Muhammad Dasuki. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Salam at Ramadan. Pertama, mesyuarat bersetuju menerima titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong supaya semua masjid, surau Jumaat dan surau-surau terpilih boleh mendirikan solat Jumaat bermula esok lah, hari Jumaat. Solat berjemaah setiap waktu juga terpakai selepas daripada solat Jumaat itulah, termasuk solat tarawih dan solat sunat hari raya Aidilfitri. Lain-lain solat secara berjemaah di masjid, surau Jumaat dan surau-surau terpilih dalam tempoh PKPB boleh dilaksanakan secara berperingkat bermula selepas solat Jumaat pada 15 Mei 2020 Masihi berdasarkan cadangan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali kelima. Mesyuarat memutuskan bahawa bilangan jemaah bagi solat Jumaat dan lain solat berjemaah adalah tidak kurang dari 3 orang dan tidak termasuk imam dan tidak melebihi 30 orang. Ini untuk wilayah Persekutuan. Keputusan ini adalah selaras dengan keputusan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan juga pertemuan YB Senator Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 Mei dalam mesyuarat 2020. Pihak masjid, surau Jumaat dan surau-surau terpilih di wilayah Persekutuan perlu memastikan adanya kawalan daripada pihak berkuasa seperti polis dan pihak berkuasa agama negeri untuk mengawal keadaan. Ini termasuklah. Saya telah berhubung dengan Ketua Polis Negara berhubung hal ini dan beliau bersetuju untuk memberi kerjasama yang penuh. Ahli Jawatankuasa Masjid, surau Jumaat dan surau-surau terpilih perlu memastikan SOP Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia dipatuhi sepenuhnya. Kembali dalam Salam Air Ramadan segmen yang ketiga bersama-sama dengan Ustazah Isfadia Muhammad Dasuki. Pada hari ini kita dah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Diam tak diam dah nak 6.30 petang dah. Tak lama lagi dah nak buka puasa dah Tapi sebelum itu kita akan berkongsi dengan Ustazah apakah doa-doa ringkas yang boleh kita amalkan di sepanjang bulan Ramadan ini. Silakan Ustazah. Okey, saya nak sarankan ada satu doa ini di dalam bentuk istighfar.
Jadi kalau kita mengamalkan istighfar ini, kita dapat banyak kelebihan, banyak manfaat. Antaranya adalah kita akan dapat masuk syurga dengan mudah. Yang kedua, Allah akan ampunkan dosa kita. Yang ketiga, ini merupakan doa ini merupakan satu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita juga akan dicintai oleh Allah. Yang keempat, kemudian kita dapat dicegah, dilindungi daripada azab. Yang keenam, bila kita baca istighfar ini, dia akan melancarkan rezeki kita. Yang ketujuh, dia akan membersihkan hati kita. Yang ke-8, dia memberi ketenangan dalam batin kita, dalam hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah, hati kita akan jadi tenang. Jadi ini dinamakan Sayyidul Istighfar. Jadi kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi itu doa dia, dan maksud dia apa? Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Engkau. Engkau yang menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji dan akad terhadap-Mu. Aku berupaya, berusaha menjalankannya dengan semampu tenagaku. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala kejahatan yang telah kulakukan. Aku mengakui atas nikmat yang telah Engkau berikan terhadap diriku, dan aku mengakui segala dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan doa ini boleh dapat dalam Al-Ma'surat. Jadi kita baca selalu 3 kali pagi, 3 kali petang. Maka sesiapa yang membacanya pada waktu pagi, dia akan, bila dia mati, dia akan masuk ke dalam syurga. Dia termasuk penghuni syurga. Dan bila dia baca pada waktu petang sehingga malam, maka dia diyakini insya-Allah kalau dia mati pada waktu tersebut, maka dia termasuk penghuni syurga. Ini memang ada dalam hadis yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan amalkanlah istighfar ni. Istighfar yang Sayyidul Istighfar nama dia Ustazah Betul, penghulu segala istighfar. Penghulu segala istighfar. Macam juga Ramadan ni penghulu segala bulan. Baik, itulah siapa yang tak nak diterima masuk dalam syurga dengan kaedah-kaedah tersebut, insya-Allah. Jadi sama-sama kita amalkan. Terima kasih banyak Ustazah Isfadiah atas perkongsian hari ini. InsyaAllah. Ya, insya-Allah kita akan bertemu lagi di masa-masa akan datang. InsyaAllah. Okey, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi bersama-sama dengan yang saya hormati Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki dengan perkongsian beliau mengenai topik kita hari ini, iaitu Ramadan bulan hebat. Banyak sekali doa-doa yang dikongsikan. Penghulu istighfar pun, penghulu segala istighfar pun telah pun dikongsikan juga. Jadi diharapkan agar ianya mendapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kita semua para penonton Salam Aid Ramadan di Facebook dan juga YouTube Salam Batullah pada hari ini. Jadi hari esok macam biasa, jangan ke mana-mana, kita akan bersama-sama lagi dengan topik-topik lain yang lebih menarik dan juga tetamu-tetamu istimewa yang lain. Jadi sekian dulu daripada saya Syam Isa. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.